Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya mengucapkan ribuan terima kasih especially kita punya bakal pelanggan dan juga pelanggan FWD Takaful yang hadir pada malam ni. Malam ni hari Jumaat, so besok memang hari Sabtu, so memang kita bercuti. Saya nak buat sound check sebelum kita mulakan kita punya session hari ini. Boleh type dekat chatting ke? Suara saya clear ke tak? Okey, alhamdulillah. So, sebagai permulaan, nama saya Muhammad Hamzawi Muhammad Zain dan saya adalah founder kepada Khalif Group, Khalif Consultancy Group Sdn Bhd yang beribu pejabat di Johor Bahru dan juga di Putrajaya. Dan hari ini kita insya-Allah saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian selama 30 hingga 40 minit, okey, mengenai medical card dan juga critical illness. Okey. So hari ini kita punya topik adalah medical card dan juga critical illness. Okey. Dan sebarang soalan tuan-tuan boleh tanya di ruang chatting. Okey. Boleh tanya di ruang chatting dan juga mikrofon saya akan unmute bila masuk kepada hujung presentation nanti supaya dalam presentation ni kita tak nak ada sebarang gangguan dari segi suara, mungkin ada yang tertekan mute ke dan sebagainya. Okey. So seperti yang tuan-tuan tengok tadi, FWD Takaful mungkin ada antara kita nama yang agak baru kepada tuan-tuan. Okay, so sedikit introduction mengenai FWD Takaful Berhad. So FWD Takaful Berhad dikenali dulu sebagai HSBC Amanah Takaful. Okay, dan FWD Takaful Berhad 20% adalah hak milik KWSP ataupun EPF dan 31% adalah di bawah JAB Capital ataupun Jernih Asia Berhad. So JAB Capital ni adalah Robert Kwok. Dan seperti yang tuan-tuan tengok, FWD Takaful memang kita solely buat takaful produk saja dan mereka inilah adalah kita punya panel-panel syariah untuk pastikan kita punya produk adalah syariah compliance. Okay. Dan kita punya top management diketuai oleh Cik Salim Majid Zain sebagai kita punya Chief Executive Officer dan kita punya Chief Agency Officer Cik Wan Muhammad Fazlan, dan ini adalah barisan pengurusan FWD Takaful yang menerajui FWD Takaful Malaysia Berhad. Okey. Dan FWD seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada video tadi, anak bongsu dia adalah Malaysia. Malaysia dibuka pada tahun 2019 dan bermula daripada Hong Kong all the way across Asia, di Indonesia, di Japan, di Singapura, di Vietnam, di Filipina dan Malaysia pada tahun 2019. So basically di Malaysia baru berusia lebih kurang 2 tahun lebih lah. Okay, baru masuk 2 tahun lebih kurang. Okay. Dan FWD Group Asset sebanyak 50.9 bilion setakat 31 Disember 2019. So itu adalah sedikit mengenai FWD Takaful Berhad. Okey. So mengenai Khalif Group sendiri, mengenai agensi saya dan kawan-kawan saya yang jemput tuan-tuan datang pada malam ni, Khalif Group sendiri berada boleh katakan di Semenanjung Malaysia. Kita bermula daripada tahun 2020 tahun lepas, awal tahun kita start in fact bulan Disember 2019. So boleh katakan across Peninsula of Malaysia, Semenanjung Malaysia ni boleh katakan kita cover almost every state dan kita ada lebih kurang 2000 buat masa ni kita ada lebih kurang 2200 ejen seluruh Malaysia. Dan Khalif Group memang tak segan untuk kita bagi tahu bahawa Khalif Group adalah agensi takaful yang terbesar di Malaysia buat masa ini dengan the biggest agency force yang berada dekat Malaysia.
Okey, ada cakap sini tak ada sound. Boleh dengar ke? Boleh type dekat message, check clear ke tak? Okey, alright. Okey. So, apa yang kita nak bincang hari ini adalah perbezaan antara medical card dan juga penyakit kritikal, di mana mungkin ada antara kita yang misconception mengenai medical card dan juga critical illness. Apakah perbezaan antara kedua-duanya ini sekali? So medical card, some people, ada antara kita yang tengah nak pilih, tak pernah ada polisi lagi, tak pernah nak beli takaful, tak pernah beli insurans, tengah fikir nak beli medical card dulu ke, nak beli critical illness dulu ke, nak beli nak beli saving plan dulu ke, ataupun nak beli apa sebenarnya. So kita tengok secara features perbezaan, apakah perbezaan ketara antara medical card dan juga penyakit kritikal ni. Yang pertama sekali dari segi fungsi. Medical card fungsi dia dekat dalam hospital. Kalau kita nak pendekkan ayat yang function pertama ni. Penyakit kritikal, dia bagi kita duit cash. Kita nak buat pergi hospital ke, kita nak pergi jumpa bomo ke, kita nak jumpa siapa ke, tak kisah. Okay? Tapi dia bagi kita satu lump sum cash, kita boleh guna untuk buat treatment, ataupun kita nak buat alternative treatment dekat luar pun boleh. So medical card ni dia cover kita punya cost of treatment bila berlaku apa-apa yang menyebabkan kita terpaksa admit dalam hospital. Dan dari segi coverage, okay, dari segi coverage dia cover whatever medical treatment yang hospital tersebut charge kita, okay, setakat limit yang dibenarkan lah, setakat limit yang kita beli. Di mana coverage dalam penyakit critical illness ni dia tak kisah kos kita berapa-berapa, tapi dia akan bagi kita satu jumlah yang tetap mengikut jumlah polisi yang kita beli tadi. So medical card ni senang cerita, kalau kita nak tengok medical card dan penyakit kritikal ni, soalan besar yang kita kena tanya, okay, bila kita nak decide produk pertama kita nak beli, okay, kita nak duit masa dalam hospital sahaja, keluar tak ada apa-apa, kita survive seorang-seorang, tak ada duit apa benda semua, mungkin tak ada kerja, hilang kerja sebabkan kita sakit, ataupun kita nak duit masa keluar hospital. Masa keluar hospital, dan dalam masa hospital tu pun kalau claim dah jalan, kita dah dapat duit juga, dan keluar hospital pun kita ada duit untuk kita continue dengan kita punya lifestyle dan sebagainya. Dari segi cukai, baik medical card, baik penyakit kritikal, dua-duanya sekali boleh boleh tolak untuk cukai. So dua-dua boleh tolak. Okey. Lagi apakah features dia? Seterusnya dari segi pricing. Dari segi pricing, bukan kebanyakan lah, semua medical card ni harga dia tak tetap. So harga dia bila umur meningkat, harga akan meningkat. Bila umur yang rendah selalunya lebih murah, tapi tak semua harga murah pada umur yang rendah. Sebagai contoh, baby lebih mahal daripada budak yang berumur 10, 11, 12 tahun sebab baby dia punya claim ratio yang tinggi. Okey. Di mana skim penyakit kritikal ni pula harga dia tetap. Harga dia tetap sampai habis. Sampai habis kita bayar, harganya akan tetap. Okey. Dan dari segi cash value, medical card memang tak ada cash value. Maknanya bila kita beli medical card selalunya memang tak ada pulangan. So duit kita memang bayar, kita macam bayar road tax insurance kita lah, dia burn terus. Unless produk tu dipackagekan dengan saving plan, di mana bila dia packagekan dengan saving plan tu pun sebenarnya persepsi customer dekat luar, bila dia ambil medical card yang ada saving plan sekali, mungkin persepsi salah yang banyak customer tengok adalah dia bayar benda tu harga tetap. Harga tak naik-naik sebab dia beli sekali dengan saving plan. So persepsi tu saya nak betulkan sikit pada malam ni, sebab bila you beli medical card campur dengan saving plan ni, tak semestinya harga dia tetap, sebab ada cara macam mana dia buat supaya harga tu tak naik, sebab digunakan saving kita untuk cover kenaikan harga, which saya akan explain secara detail sekejap lagi. Dan critical illness punya plan, ada yang bagi full refund, ada yang tak ada cash value langsung. So dia ada beberapa jenis jugalah. Dan dari segi costing,
berapakah costing, maknanya berapa kalau kita nak cover medical card tu 100,000, berapa persen kita kena keluar. Kalau kita nak plan penyakit kritikal tu 100,000, berapakah kita kena keluar. Okey, so dari segi costing, untuk medical card lebih kurang 3 sehingga sampai boleh pergi sampai 10, kadang-kadang boleh pergi sampai 20%. Sebab apa? Sebab medical card memang harga dia fluctuate mengikut umur dan sebagainya. Dan critical illness lebih kurang juga, tapi ada certain age, mungkin dalam bentuk critical illness tu harga dia lebih murah untuk certain coverage. So dia punya costing dia lebih kurang 3 hingga 5%. So hari ni tuan-tuan, saya nak introduce kita punya plan yang dipanggil CI First. Okay, so plan CI First ni, sebelum kita tengok detail plan ni, saya nak tunjuk tuan-tuan video yang pendek lah mengenai kita punya CI plan. So CI First ataupun critical illness first ni secara ringkas saya bagi tahu kita punya features dulu. So features ni features pertama adalah yang sangat istimewa bagi saya adalah bila plan ni yang berbeza daripada plan tipikal dekat luar, bila dia cover peringkat awal. So dia cover peringkat awal penyakit kritikal. So bagi saya itu sangat-sangat penting sebab bila daripada peringkat awal ni kita dah dapat coverage, kita dah dapat payout, so at least recovering process kita tu lebih cepat sebab stage 1 kita dah dapat claim, peringkat awal kita dah boleh buat claim dan sebagainya, dan dia dapat free hibah. So benda ni sangat penting. Bila saya cakap free hibah ni bukan satu benda yang simple untuk anda ambil benda ni bulat-bulat okey dapat free hibah. Dia bukan, sebab banyak yang kita tengok dekat social media, yang kita tengok promotion dalam social media adalah mereka jual hibah. So bila mereka jual hibah, penyakit kritikal ni bukan satu benda yang dah ada dalam hibah. Kita kena tambah penyakit kritikal tu dalam hibah. So maknanya kita beli hibah katalah sekian-sekian, katalah 3,000 setahun. So bila kita tambah penyakit kritikal, kita kena polisi tu dah jadi mungkin 4,000 lebih setahun. So dia bukanlah satu benda yang kita tengok critical illness plan dan dia bagi free hibah. Bukan. Banyak yang jual dekat luar adalah hibah, dan kalau anda ada duit, anda boleh tambah penyakit kritikal sebagai tambahan kepada polisi tadi. So bila kita tambah benda tu, polisi kita akan jadi lebih mahal. So plan ni dia terbalik. Plan ni dia terbalik sebab bila kita beli critical illness plan, dia akan tambah hibah tu secara penyumbang. Maknanya kalau kita ambil plan hibah biasa, okey, dia cuma cover bila mati saja. So kalau sakit belum dapat duit, mati baru dapat duit. So kalau yang ni, so dia sakit kita dah dapat duit, so bila berlaku kematian biasa pun kita dapat duit juga. Tu features yang pertama. Features yang kedua adalah ICU. So ICU for 7 days pun kita salah satu features yang kita masukkan dalam CI First kita ni. Okay, so ini semua adalah percuma. So maknanya kita tak payah nak tambah-tambah lagi. So bila kita beli polisi, maturity rewards benefit ni campur dengan surplus sharing kalau ada. So maturity rewards benefit ni adalah satu-satunya plan penyakit kritikal yang berada di industri takaful yang mana kita pulang 100% duit tu. Kita bagi 100% duit yang tuan-tuan dan puan-puan bayar, kita bagi balik 100%. Kalau tak ada apa berlaku, kita bagi balik. Kalau berlaku apa-apa, anda dapat sehingga 33 kali ganda daripada duit yang kita letak tadi tu. Di mana calculation sekarang saya akan share lah. Okay. Dan benda yang sangat-sangat penting dalam polisi ni juga apa adalah
waiver of contribution. Maknanya premium tu kita waive, tak payah bayar. Kalau dah claim sampai 50%, tak payah lagi nak sambung caruman tadi. Dan yang ni pun saya akan elaborate dengan lebih jelas menggunakan graf yang saya akan tunjuk sekejap lagi. So bila kita nak beli takaful, kita nak beli policy insurance ke apa-apalah, ada 4 perkara yang wajib kita tahu, di mana 4 perkara ni mesti ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah beli polisi, mungkin boleh tengok ada tak 4 benda ni dalam polisi kita. Kalau 4 benda ni ada, kita panggil 4 kuadran ni, kalau 4 kuadran ni ada dalam kita punya polisi takaful, senang cerita kita punya polisi takaful tu lengkap. Kiri kanan depan belakang atas bawah kita dah well covered. Because kita ada 4 benda penting dalam satu-satu polisi. Ada orang beli dia ada 1 je features, ada 2 je features. Kalau kita ada keempat-empat ni, dia sangat-sangat menarik. Apa tu? Yang pertama sekali, polisi yang kita beli tadi tu mestilah cover untuk kematian dan juga cacat kekal. Benda ni kena ada dalam polisi. Yang kedua, kalau ada medical card dalam tu, lebih menarik. Okay? Yang ketiga, dia mesti ada personal accident dalam tu. Yang keempat, dia mesti ada penyakit kritikal dalam tu. So 4 benda basic ni mesti ada dalam polisi takaful kita sebelum kita nak katakan polisi saya dah lengkap. Polisi saya dah okey. Polisi saya ni semua dah ada. So kita kena tengok balik. Kalau tuan-tuan tak familiar, boleh hubungi wakil-wakil ejen yang ada dengan FWD ni untuk kita buat revision balik. Ada tak 4 perkara ni dalam ni? Tapi apa yang berlaku selalunya, kenapa kita present penyakit kritikal hari ni? Sebab pengalaman saya 15 tahun dalam this industry, kebanyakan polisi yang customer beli, dia ada death and TPD, dia ada personal accident, banyak orang beli medical card tapi dia sangat-sangat sikit dia letak penyakit kritikal dalam polisi tadi. Kenapa? Sebab dia sangat-sangat mahal. Sebab penyakit kritikal punya add-on ni, dia macam burger lah. Okay? Dia letak cheese, dia letak ni, dia letak daging. Tapi when comes to critical illness, kita nak masukkan dalam tu, selalunya polisi tu akan jadi mahal. Sebab apa? Kenapa ni mahal? Senang saja. Benda yang bayar masa hidup mahal, benda yang bayar masa mati tu murah. Sebab masa hidup tu yang perlukan duit, masa itulah banyak claim, that's why yang tu dia lebih mahal. So saya nak buat satu diagram yang senang-senang untuk kita faham. Daripada 4 tadi tu, personal accident plan, dia bayar kat kita kalau kita berlaku kemalangan. Kalau berlaku kemalangan, then PA akan bayar kita. Kalau tak ada accident, tak adalah. Okay. Medical card pula, masa kita duduk dalam hospital, masa itulah dia bayar. Kita duduk 7 hari lah dia bayar. Masa kita keluar, tak ada apa-apa. Okay. Dan death TPD ataupun hibah ni, dia bayar kalau mati. Kalau tak mati, tak dapatlah duit tu. Okay. Tapi mati tu pasti tetap akan dapat juga. Cuma, kalau mati baru dapat. So, the big question kat sini adalah bila keluar hospital dan sebelum mati. Senario di mana yang banyak berlaku adalah bila kita cerita pasal penyakit kritikal. So bila kita cerita pasal penyakit kritikal, senario di mana orang tu sakit, dah masuk hospital, keluar masuk, dia tak mati-mati. Okay, dekat sini yang penting. Di mana antara dia keluar hospital sampailah kalau dia meninggal sampai dia meninggal, okay, dia punya proses hidup dia dekat luar, keluar daripada hospital, itu yang lebih perit sebenarnya. So bila kita cerita medical card ataupun kita cerita penyakit kritikal, kalau tuan-tuan tak pernah beli polisi ataupun dah ada polisi, kat mana kita nak beratkan sebenarnya? So kalau kita ambil satu senario, katalah Mr. A ni dia beli medical card, okay, dia beli antara medical card dengan penyakit kritikal ni, dia ambil penyakit kritikal dulu. Dia ambil skim penyakit kritikal dulu dan dia tak ambil medical card. Mungkin medical card tu dia tengok harga naik turun. Jadi okeylah, dia kata dia start dengan penyakit kritikal punya plan dulu. Okey. Senario dia adalah katalah Mr. A tadi
kena penyakit kritikal, kena leukemia ke contoh, kena kanser, kena serangan jantung dan sebagainya. Okey. So di Malaysia ni alhamdulillah worst case scenario Mr. A ni dia tak ada medical card. So bila dia masuk hospital, worst case scenario pun dia masih lagi boleh pergi hospital kerajaan untuk buat treatment, dan seperti yang kita tahu hospital kerajaan, kebanyakan hospital kerajaan dari segi fasiliti, dari segi equipment jauh lebih baik daripada hospital swasta kadang-kadang. So katalah worst case scenario this guy dia tak ada medical card, Mr. A tak ada medical card tapi dia ada CI plan. So bila dia masuk hospital, selesai treatment katalah 6-7 hari whatever, dan dia keluar daripada hospital. So bila dia keluar daripada hospital, sebenarnya masa dia keluar hospital itulah yang dia perlukan sangat cash, di mana dekat situlah skim penyakit kritikal yang bayar cash dekat dia supaya dia boleh continue survive, supaya dia boleh continue hidup, supaya dia boleh continue bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya. Because yang tu yang lebih parah, yang tu yang lebih sedih dan lebih menyayatkan hati, sebab dalam hospital alhamdulillah dekat Malaysia ni kita masih ada lagi government hospital yang bagi treatment pada kita, dan bila keluar tak ada cash, at least bila ada CI plan ni dia ada duit untuk survive. Sebab bila kena penyakit kritikal, kalau kita bekerja jarang majikan nak simpan kita. Kalau kita buat bisnes bisnes kita akan teruk. So masa itulah sebenarnya yang kita perlukan solid cash. Kalau keluar hospital terus mati, masuk hospital terus mati senang, terus bayar. Tapi dia jadi zombie. Keluar hospital, hidup, tak mati-mati, sakit, dan orang lain semua bersusah payah untuk tampung dia. Okey, masa itulah sebenarnya cash yang besar. So senario yang sama, Mr. A tadi, senario kedua adalah dia beli critical illness plan sebagai permulaan, dia tak ambil medical card. Sekarang ni dia ambil medical card dulu dan dia tak ambil penyakit kritikal punya plan pula. Senario yang sama, dia kena sakit kritikal. So dia pergilah Prince Court Hospital dekat KL, dapat best treatment, katil cantik, bilik cantik, doktor pakar semua attend pada dia, dan ialah you takkan duduk hospital sampai 365 hari. So mungkin you duduk katalah 10 hari. So dapat the best treatment. Dan Mr. A ni pula tak ada CI plan. So bila dia keluar hospital yang cantik, yang sedap tadi tu, benda besar yang dia akan tertanya-tanya pula, macam mana dengan kerja aku? Macam mana dengan hidup aku? Macam mana dengan komitmen aku? So bila dia keluar hospital, tak ada satu kerajaan akan tolong bayar rumah, tolong bayar kereta, tolong bayar komitmen, tolong bayar sewa, tolong bayar duit anak-anak sekolah. Sebab CI plan yang sepatutnya bayar yang tu, tapi yang tu dah tak ada. So maknanya kalau kita antara dilema nak pilih, okay, nak beli medical card dulu ke, nak beli critical illness plan dulu. Okay, so itu antara perbandingan cerita yang kita boleh tengok lah. Okay, alright. So kita bagi contoh mak bapak, anak 4, 2 lelaki, 2 perempuan. So kalau ada antara tuan-tuan dan perempuan sini mungkin ada family, ada pasangan dan ada anak-anak, okay? Apakah prioriti kita bila kita nak buat saving plan? Kita nak beli education plan dulu ke? Kita nak beli retirement plan dulu ke? Kita nak beli saving plan? Okay? Yang besar kita kena tanya dalam family adalah siapakah kita punya breadwinner? Itu soalan besar kita kena tanya dalam family. Okay. Dalam pasangan suami isteri dan anak 4, ada antara kita yang sayang pada anak, pergi beli education plan untuk anak. Okay. So beli education plan untuk anak, join name dengan bapa. Join name dengan mak sebagai contoh. Dengan harapan that bila bapa meninggal ataupun bapa sakit, polisi anak waive. Tak payah bayar lagi sampai anak besar. Okay. Bagi saya, kita kena insure the breadwinner dulu. Sebab apa? Bila kita beli polisi education pada anak-anak, kita bukanlah nak buat keuntungan daripada anak kita mati. Sebab polisi education ni, dia insure anak, dia cover anak. So bila anak tu meninggal, kita dapat duit. Okay? Mana lebih penting, anak meninggal kita dapat duit, atau kita meninggal, anak kita terus dapat duit? So untuk anak-anak ni, kita beli
medical plan yang bagus. Kita tak beli education plan. Education plan bukan tak penting, dia penting, tapi dia important tapi dia tak urgent. Sebab kita bukan nak buat duit daripada anak meninggal, kita bukan nak buat duit daripada pasangan meninggal. Tapi kalau kita beli polisi untuk anak ni, bila kita meninggal ataupun berlaku kita sakit, polisi dia waive betul. Tapi anak tu dapat duit bila? Dapat duit umur 18. Kalau masa kita tak ada tu, anak baru 10 tahun, baru 12 tahun. So 6 tahun dia tak ada duit, nak tunggu dapat duit education plan. Mana lebih baik kita beli untuk diri kita, okay, untuk 4 orang anak ni, katalah seorang kita estimate 100,000, kita beli 400,000 untuk kita seorang je. Anak-anak beli medical je. So bila berlaku dekat kita, anak kita kecil ke besar ke, pasangan kita tak bekerja ke, tak payah nak tunggu 18 tahun dapat duit. Dia orang terus dapat duit. So untuk pasangan yang tak bekerja, beli the best medical. Untuk anak-anak, beli the best medical. Untuk kita, beli CI plan, beli hibah yang besar, supaya bila kita berlaku apa-apa pada kita, anak kita tak payahlah nak tunggu. Sebab ini berlaku dekat jiran saya dekat masa saya duduk dekat Johor Bahru. So jiran saya ni depan rumah, dia beli, dia kata, Hamzawi, aku beli plan ni, education anak-anak aku, so aku punya sakit apa semua ni, company takaful ni dah waive kan aku punya premium lah. So anak-anak aku ni, education plan anak-anak aku ni, aku dah tak payah bayar lagi dah. Tapi dia kata aku terfikir juga, so bila aku tak payah bayar premium ni, anak-anak aku bukan dapat duit sekarang. Tapi kalau aku mati sekarang, dia orang kena tunggu 18 tahun dah baru dapat duit. Macam tu lah. Daripada situlah saya terfikir yang betulnya adalah Mamat ni sepatutnya dia beli untuk dia dulu. Sebab bila dia sakit, dia terus dapat lump sum cash. Bila dia meninggal, anak isteri dia terus dapat lump sum cash untuk hidup hari seterusnya. So maknanya sebelum kita decide untuk beli education plan untuk anak, beli saving plan dan sebagainya, kita kena beli untuk diri kita sendiri dulu. Siapa yang buat balik duit dekat rumah? Sebagai contoh dekat sini, saya ambil contoh dekat sini. Katalah combined income 10,000. Suami 6,000, isteri 4,000. Okay. So maknanya polisi takaful yang dibeli, CI plan yang dibeli adalah mestilah 60% suami, 40% isteri. Dalam bentuk macam mana? Saya bagi contoh. Yang seterusnya, contoh yang saya nak bagi ni, katalah gaji 10,000 sebulan combine suami isteri. So bila gaji suami isteri combine 10,000, so maknanya kita kena tanya diri kita balik. Okay? Kalau aku tak ada, anything happen, kalau penyakit kritikal berlaku, aku tak mati, hidup, berapa tahun punya gaji aku perlu untuk stay survive? Setahun, 3 tahun, atau 5 tahun? Contoh. So dalam senario yang seterusnya ni, saya nak tunjuk, katalah suami isteri ni berumur 40. Okay? Seperti slide yang saya tunjuk sebelum ni, kos untuk umur 40 ni lebih kurang 3 hingga 4%. Okay. So 10,000 sebulan, maknanya katalah saya nak ambil peringkat permulaan, tuan-tuan nak ambil 120,000 dulu coverage. 120,000, dan sebab 120,000 ni kalau berlaku penyakit kritikal, tak mati, sakit kritikal, at least tuan-tuan ada setahun punya gaji untuk fikir apa nak dibuat, macam mana nak survive supaya ada source of income selama setahun. So daripada 120,000 ni, 3%. 3% bersamaan dengan 3,600. So maknanya kita keluar 3,600, yang baki tu syarikat takaful yang sediakan. So daripada 3,600 ni, husband 60%. So maknanya daripada 3,600 setahun ni, duit saving yang kita kena simpan, okay, 2,160 suami tanggung, 1,440 isteri yang tanggung. In total, kita dapat 3,600. So maknanya kita simpan 3,600 ni selama 20 tahun, dan jumlah simpanan yang kita simpan adalah 70,000. Okay. Kalau kita nak simpan untuk 2 tahun, okay, maknanya kita nak cover pendapatan kita kalau sakit kritikal selama 2 tahun. So maknanya 240,000. So kita kena keluar 3% daripada 240,000 tadi, sebanyak 7,000 setahun, 600 lebih sebulan, 400 lebih suami, 200 lebih isteri.
Dan duit ni selalu kita beli takaful, kita tak nampak tak nampak duit tu sebab lama, tak ada claim dan sebagainya, kita rasa rugi. Tapi dalam plan CI First ni, every single cent yang tuan-tuan letak dalam bentuk saving tadi tu, kita refund 100%. So dia dah jadi macam alternatif kepada simpanan EPF. Kalau simpan untuk 3 tahun, 360,000 dan kita simpan sebanyak 10,000 setahun, okey, suami keluar 6,400, isteri keluar 4,300 dan total saving kita dah dekat suku juta duit kita. Okey, tetap tak sampai 360,000 juga kalau simpan sendiri. Okey. Yang seelok-eloknya adalah 600,000 di mana kita cover untuk 5 tahun. Sebab apa 5 tahun? Sebab kalau meninggal sekalipun, proses faraid, proses pembahagian harta dan sebagainya, dia kadang-kadang ambil masa 2 hingga 5 tahun. That's why kita suggest at least 2 tahun, seelok-eloknya 5 tahun. So bila 5 tahun, maknanya tuan-tuan letak 18,000 setahun, suami keluar 10,000, dekat-dekat 900 sebulan, dan isteri keluarkan lebih kurang 7,000, dekat-dekat 600 sebulan. So total saving yang kita letak dalam tu 360,000, tak termasuk surplus sharing. Tu lain. So surplus sharing saya akan share kejap lagi lah apa yang dimaksudkan dengan surplus sharing. Okay. So kalau kita letak 3,600 setahun sekalipun, okay, maknanya kita nak hibah CI kita ni 120,000. Kita letak 3,600. So hari pertama kita letak 3,600, harta kita dah ada 120,000 automatically dah. Tahun kedua, tahun kelima kita dah simpan 18,000, tetap masih jauh lagi daripada 120,000. Tapi harta 120,000 tu dah ada should anything happen pada kita. Cukup 10 tahun kita dah letak 36,000. Okey, pun tak sampai, lebih kurang 1/3 je daripada 120,000. Tetap tak sampai lagi 120,000. Bila cukup 15 tahun, kita dah letak 54,000, dekat-dekat separuh daripada 120,000. So 15 tahun daripada sekarang pun, macam manakah kita punya keadaan kesihatan? Berapakah umur kita 15 tahun daripada sekarang? Kalau kita simpan di instrumen-instrumen yang lain, sebagai contoh kita simpan di tabung haji, which is bagus untuk buat haji. Tapi kalau semua simpanan kita masuk dekat situ, 15 tahun, anything happen, apa yang kita simpan 54,000 tu, 54,000 itulah harta kita. Tapi dekat sini, anything happen dengan 54,000 tu ada 120,000 harta yang bakal kita bagi kepada anak-anak dan kita punya family. Kita simpan 20 tahun sekalipun. Kita simpan 20 tahun pun kita baru simpan 72,000. Sikit je lebih pada separuh. So maknanya kalau kita tengok daripada peringkat awal, 3,600 ni adalah 33 kali ganda untuk 120,000. So maknanya kita letak satu jumlah hari ni RM1, yang hibah yang kita dapat adalah RM33. Bila masuk tahun ke-5, 7 kali ganda, tahun ke-10, 3 kali ganda, tahun ke-15, 2 kali ganda, dan tahun ke-20 dekat-dekat double duit tu. And the best part dalam plan hibah CI ni adalah bila berlakunya claim, sebagai contoh na'udzubillah, tahun ke-10 berlakunya claim, tak mati, masih cakap tadi, dia kalau mati senang, mati terus bayar, settle, selesai. Dia tak mati, sakit, survive lagi, tak mati-mati, jadi zombie, okey. Bila dah claim pada tahun ke-10, kalau kita simpan tempat lain, whatever 36,000 yang kita simpan tu, 36,000 itulah yang kita ada campur dengan dividen. So bila berlaku dekat sini dalam hibah CI plan ni, bila berlaku je claim sehingga 50%, segala premium yang sepatutnya kita bayar sampai 72,000 duit saving kita tadi tu, kita tak payah bayar lagi dah. Benda tu dah waive. So maknanya kita dah claim separuh, ada lagi separuh yang kita tak gunakan. So bila meninggal ada lagi separuh yang kita bayar, and the best part, kita tak payah lagi nak sambung bayar. Dan kalau nothing happen, ambillah 72,000 tadi tu sebagai duit simpan paksa kita campur dengan surplus sharing. So ini antara 36 jenis penyakit kritikal yang kita
yang kita cover dalam polisi CI First. Okay, mungkin tuan-tuan tak familiar dengan 36 ni, banyak pening macam-macam terminologi kat sini. Antara yang familiar ni macam nombor 6 lah, brain surgery, nombor 1 heart attack. Tapi saya nak pay attention kepada semua pada nombor 35 yang dipanggil terminal illness. So mungkin tuan-tuan tanya 36 jenis penyakit kritikal. So penyakit kritikal tu kalau tak ada dalam ni macam mana? Yang tak ada 36 tu tak cover lah. Dia cover dalam item 35 tu, penting untuk kita faham betul-betul. Dia panggil terminal illness. Terminal illness ni adalah nazak. So bila nazak, dia can be penyakit-penyakit yang tak ada dalam 36. Sebagai contoh, kena ilmu hitam, kena bomo. Doktor tak boleh diagnose, dia dah nazak. So dalam 36 ni ada tulis bomo, ada tulis ilmu hitam, tak ada. Tapi dalam terminal illness, sebab dia dah nazak, dia under kategori 36 jenis penyakit kritikal juga. Okay, so benda tu kita kena tahu. Istilah-istilah ni saya sendiri pun tak faham semua, because kita pun bukan doktor. Tapi terminal illness tu adalah satu benda yang cover agak besar. So kalau kita elaborate 35 critical illness ni, silap-silap kita punya coverage 36 critical illness ni jadi 360 critical illness kita cover. Kalau kita nak elaborate sampai sekecil-kecilnya berapa kita cover. Okay, alright. Apa yang garanti berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan? Yang garanti berlaku dalam hidup kita, yang pertama sekali, mati. Orang nak mati memang mati. Orang muda mati, orang tua mati, orang yang tak nak mati pun akan mati. So tak ada pilihan, memang mati akan berlaku. So hibah yang kita beli tadi tu, kalau kita cakap tak mati tak dapat, adalah statement yang kurang tepat. Sebab semua akan mati. So hibah tu tak akan bayar. Yang kita duk argue dekat sini adalah sebelum mati tapi sakit yang banyak berlaku. Itulah peranan CI ketika illness plan tadi untuk membantu kita survive sebelum mati. Kalau mati awal, kalau panjang umur, at least ada duit untuk kita survive. Kalau panjang umur sekalipun, dalam hidup kita tak boleh nak elak daripada jadi tua dan bersara. That's why saya cakap tadi, ini perkara yang garanti berlaku dalam hidup kita. Satu, mati. Kalau belum mati, panjang umur lagi, tapi tetap mati, dia akan jadi tua. Bila jadi tua, dia akan bersara. Dua perkara ni wajib berlaku dalam hidup kita. Yang ketiga, kita tak boleh nak cakap dengan anak-anak kita, nak belajar tu hold dulu. Dia tak fair untuk cakap macam tu. Sebab child education, dia tak tunggu kita. Tua, tak tunggu kita. Mati, tak tunggu kita. Tiga-tiga ni tak boleh tunggu. Suka tak suka, kita kena lalu tiga-tiga perkara ni. Kalau mati, dia tak adalah old and retire, tapi children education tetap jalan. Sebab bila kita mati, education anak tetap kena jalan. Someone kena bayar, someone kena tolong untuk anak kita belajar. Okay. So, tiga perkara ni wajib berlaku. So, apa yang kita punya argument malam ni adalah proses. Kalau berlaku sakit, kalau tak berlaku sakit seperti saya cakap tadi, 100% apa yang kita simpan tadi tu kita pulang balik, campur dengan surplus sharing. Mungkin some of us ada company yang dah cover medical card. So, bila dah cover medical card, so company dah cover medical card, of course, pilihan you yang terbaik adalah untuk beli CI plan. Sebab apa? Sebab kita kena tanya soalan ni kepada HR company kita. Cuba kita tanya human resource company kita, assuming ada satu staff yang kena long term illness, dia kena cancer, dia kena sakit jantung yang teruk. Okay? Apakah polisi syarikat anda sama terhadap staff-staff yang sakit non-stop? Dia sakit asyik masuk keluar hospital. Pengalaman saya dekat bank dulu, salah seorang pada staff yang kena diabetik dan suddenly dah jadi severe diabetik, dia tak mati, potong kaki dan sebagainya. Last kali, bank dah tak boleh tanggung dia punya medical, bank nasihatkan dia berhenti dan bank bagi pampasan gaji selama setahun. Samalah, kebanyakan syarikat saya percaya, kalau staff tu kena sakit kritikal yang panjang, dia akan nasihatkan staff tadi berhenti dan mungkin dapat sedikit pampasan. Sebab apa? Kalau penyakit kritikal ni, kalau CEO pun dia akan hilang kerja.
Kalau dia GM, dia hilang kerja juga. Kalau kita berniaga, bisnes kita akan affected sebab kita hidup tapi kita tak membantu orang. Kita menyusahkan orang sebab kita sakit. Dan kalau kita ada orang yang bergantung kepada kita dan orang lain akan continue susah disebabkan kita punya illness tadi. So medical card tak bagi kita duit tiap-tiap bulan untuk kita hidup, bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya. Hibah tak bagi lagi pasal kita belum mati. Soalan dia macam mana kita nak survive dalam keadaan-keadaan kita yang tak sihat. Okay? Dan dalam keadaan pandemik sekarang ni sangat-sangat scary. Kita tengok kadar kematian sangat-sangat tinggi daripada hari ke hari. Ada antara kita yang beli medical card, dia kata saya punya medical card dah tetap harga, mana ada naik turun, tak adalah. Harga saya tetap je, okey je. Sebab saya siap ada saving plan ni. Ni saya nak cerita. Katalah kita beli medical card tadi tu, sebagai contoh, harga dia kita beli 3,000 setahun. Okey. Kalau tuan-tuan tengok medical card cost 1,200, saving 1,800. Okey, pecahan daripada 3,000 tu pasti dan pasti ada pecahan untuk bayar medical card, ada pecahan yang nak bayar saving. Dia mesti macam tu. Cuma kita tak tahu, mungkin kita tak di-brief detail. So maknanya premium yang kita bayar tu 1,200 buat bayar medical card, 1,800 lagi tu masuk dalam kita punya saving dalam polisi tersebut. Katalah medical card tadi naik kepada 2,000. Which is benda ni memang akan naik. Medical card takkan turun. Dia akan naik sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab kos perubatan semakin meningkat. Tak pernah lagi kita masuk hospital, murah pula daripada tahun lepas harga hospital. Tak ada. Dia lagi mahal. Deposit hospital dulu 300, sekarang minimum dah 800. So maknanya kos medical ni makin naik. Dia bukan makin turun. So bila medical cost naik 2,000 sebagai contoh, untuk maintainkan premium tadi, syarikat takaful akan ambil saving kita 1,000. So total premium kita tetap 3,000. So kita ni tak tahu menahu. Yang kita tahu kita bayar je 3,000, 3,000, 3,000. Medical card naik pada 2,500. Kita bayar 3,000 juga. Tapi saving kita makin mengecil. Sebab nak cover cost medical card yang naik. Di mana medical card kalau kita buka mana-mana syarikat insurans ataupun takaful, kita akan tengok setiap 5 atau 10 tahun harga dia akan meningkat. Dia tak akan tetap. Okay? So bila kita beli medical card plan yang ada saving, yang kita kata, kalau kita kata harga tak naik-naik, benda tu satu statement yang kurang tepat. Katalah pada tahun ke-20, harga medical card tu lebih tinggi daripada kita punya harga premium 3,000. Tiba-tiba harga melambung naik. Which berlaku dalam 3-4 bulan lepas, banyak syarikat takaful dan insurans naikkan premium medical sampai customer kena top up. Okey. Kita maintain premium 3,000. Awak takkan bayar tambah lebih lagi. Tapi yang short 500 tu, dia akan makan saving kita yang tahun pertama, tahun kelima, tahun ke-10. Untuk kita maintain total premium 3,000 tadi. So maknanya, ada satu senario di mana medical card mungkin naik sampai 6-7 ribu ringgit. Saving kita dah tak cukup lagi untuk cover kenaikan harga medical card. Masa itulah kalau tuan-tuan mungkin ada yang pernah ambil polisi medical dan juga saving, tiba-tiba dapat surat daripada syarikat takaful yang kita kena top up duit. That's why senario ni berlaku. Dan guarantee versus projection yang saya nak highlightkan dekat sini adalah dalam CI First, every single cent yang kita letak tu termaktub dalam polisi, memang kita akan bayar 100% refund campur dengan surplus sharing. Ini adalah Islamic Financial Services Act 2013 yang saya nak tuan-tuan ambil perhatian, sebetul-betulnya perhatian dekat sini, sebab Islamic Financial Services Act 2013 ni sangat penting untuk kita tahu apa yang dicakap dekat sini. Okay. Dalam artikel 3 nombor 2 dan nombor 4. Okay, saya nak ringkaskan bahasa dekat sini. Kita ambil ayat yang pertama, nomination by takaful participant pursuant paragraph 2(1), bla 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 bla, such takaful benefit so transferred shall not form part of the estate of the deceased takaful participant or be subject to his debt. Okey, pendek cerita, nak ringkas, layman dia adalah banyak dalam Islamic Financial Services Act, semua harta, mungkin tuan-tuan ada ASB, mungkin tuan-tuan ada polisi tempat lain, mungkin tuan-tuan beli polisi takaful lama-lama yang tak ada dokumen hibah. Apa yang ditulis dekat sini adalah semua aset, semua estate, semua harta si mati
subjek kepada hutang kecuali hibah takaful. So maknanya kalau kita ada suami yang ada EPF, duit EPF yang kita dapat tu kita kena settlekan hutang, kita kena settlekan cara faraid, barulah kita dapat. Kalau kita ada polisi konvensional, kita kena settlekan hutang dulu baru kita boleh ambil. Kalau kita ada duit dalam bank pun sama, yang arwah letak untuk kita, sebelum kita ambil, kita kena settlekan hutang baru kita boleh ambil. Kalau duit kurang pada hutang, itu yang jadi negatif. Apa bezanya takaful punya hibah dekat sini adalah bila duit tu dibayar, pewaris boleh selesaikan, boleh ambil duit tu dulu untuk selesaikan komitmen, untuk selesaikan keperluan keluarga dulu, baki baru pergi bayar hutang. Terbalik. Yang lain kena bayar hutang dulu baru ambil. Okey, katalah tak adalah, saya dapat je duit tu. Tak ada pun suruh bayar hutang dulu. Okey. Memang sebab dalam akta ni creditors, banker lah. Bank boleh kejar kita duit yang kita terima tadi tu yang tak ada hibah untuk selesaikan hutang, walaupun arwah dah tak ada, isteri yang ambil, dia tetap pergi kejar, pergi bayar hutang tu sebab dalam akta, dalam law, dia boleh ambil duit tadi tu untuk selesaikan hutang dulu. Kecuali duit yang hibah takaful. Okey. So maknanya artikel Islamic Financial Services Act 2013 law ni, akta ni, dia protect interest of hibah takaful. So orang bukan Islam boleh beli hibah takaful. Kelebihan dia dekat sini sebab bila isteri orang bukan Islam tu terima duit daripada hibah takaful, isteri dia tu tak perlu settlekan hutang dulu, boleh pakai duit tu dulu dan dia boleh selesaikan hutang tu kemudian. Tapi kalau isteri dia terima duit daripada polisi konvensional sebagai orang bukan Islam sekalipun, creditors boleh kejar duit tadi untuk dia selesaikan hutang dulu. Kalau ada baki, barulah pewaris boleh ambil. Okey. Apa yang dimaksudkan surplus sharing yang saya sebut-sebut tu? So saya buat dalam bentuk yang mudah difaham. Contohlah, FWD Takaful 2020, katalah tahun lepas kita collect 42 juta. Contoh, tolak claim, tolak gaji staff, tolak sewa bangunan, semua-semua sekali. Katalah FWD belanjakan 30 juta. Okey. 42 juta ni mungkin datang daripada 10 produk lah. Yang tuan-tuan tengok hari ni adalah salah satu produk daripada banyak-banyak produk yang kita ada. Katalah kita collect keseluruhan produk tu, kita collect sebanyak 42 dan kita belanjakan 30 juta untuk bayar commission agent, untuk bayar claim, untuk bayar rental dan sebagainya. So, surplus yang kita ada adalah 10 juta. So, dalam CI First ni, daripada 10 juta tu, separuh akan diberikan balik kepada partisipan, maknanya pergi pada pelanggan lah. Dan separuh lagi ni, FWD bukan simpan sebagai keuntungan, tapi simpan untuk cover dia punya operation cost pada tahun 2021. That's why istilah takaful dan konvensional berbeza. Takaful dipanggil operator. Dia operate takaful dan keuntungan bahagi dua, bukan lagi separuh tu diambil keuntungan syarikat, bukan. Separuh tu digunakan untuk run operation tahun depan. Kalau polisi konvensional, surplus sharing ni tak wujud. Kalau company tu untung dia ambil seorang, kalau dia rugi pun dia rugi seorang. Okay. So maknanya kelebihan dalam takaful ni, selain pada duit yang kita carum tu, kita ada kelebihan surplus sharing. So berapakah surplus sharing yang FWD bayar daripada zaman HSBC dulu sampailah kepada FWD takaful sekarang? Average lebih kurang 4.06%. 4.1, 3.9, 4.26, 3.72 dan sebagainya. So average kita bayar lebih kurang 4.06%. So tuan-tuan, saya dah sampai kepada penghujung presentation saya. So sebelum kita cakap no, sebelum kita cakap tak nak, sebelum kita cakap fikir, saya nak tuan-tuan jawab soalan ni. Kalau tuan-tuan boleh nominatekan 3 nama sekarang, maknanya sambil-sambil duduk tu tak payahlah bagi tahu saya, tulis ataupun fikir. Kalau tengah dengar bersama isteri, tanya isteri. Siapakah 3 orang? 3 orang cukup. Okey, tanya yang 3 orang. Kalau kita tak ada.
Kalau kita tak ada, kalau kita sakit, kita tak sedarkan diri, siapakah 3 orang yang boleh support family kita secara keuangan? Siapa yang boleh sambung bayar rumah installment kita? Siapa yang boleh bayar installment kereta kita? Siapa dalam family yang boleh support family kita supaya family kita besok anak-anak kita boleh pergi sekolah macam biasa, duit dia orang cukup macam biasa, so that anak-anak kita boleh pergi sekolah? Siapakah mereka ni? Siapakah mereka ni? Kalau kita boleh sebut 3 nama dan garanti 3 nama ni, the minute kita tak ada, kereta kita dia tolong bayar, anak kita dia hantar sekolah, kalau kita boleh tulis dekat kertas 3 nama, 3 orang ni confirm dia bagi duit pada bini aku, 3 orang ni confirm dia bagi duit pada anak aku, 3 orang ni confirm dia akan bayar rumah aku, 3 orang ni akan buat. Siapakah mereka? Kita punya mungkin parents kita, mungkin kawan kita, mungkin kawan office, ataupun orang yang cakap dengan kita jangan ambil. So bila orang cakap dengan kita jangan ambil, tanya dia, kalau aku tak ambil, aku tak ada, kau nak bayar rumah aku tak? Kalau aku tak ambil, kau nak bayar tak rumah aku? Kau nak bayar kereta aku tak? Kau nak tolong tak anak-anak aku punya duit sekolah? Kalau kau setuju, aku tak payah ambil semua ni. Adik-beradik, mungkin NGO, siapa yang kita boleh fikirkan? So kalau kita boleh fikirkan 3 nama yang boleh bagi gaji 5 tahun kita, yang boleh bagi gaji 3 tahun kita, boleh bagi gaji setahun pun tak apalah. Nama 3 ni memang dah standby. Tuan-tuan tak payah cerita takaful lah. Tak payah ambil apa-apa. Sebab dah ada 3 syarikat takaful individu yang sanggup tanggung kita kalau kita tak ada. Kalau jawapan dia yes, baik kita tengok balik critical illness dalam kita punya plan takaful ada ke tak, kita ada hibah ke tak. Sebab kalau kita nak standby 120,000 sekarang pun mungkin kita belum ada. Kalau kita nak standby 300,000 sekarang mungkin kita ada, mungkin tak ada. Kenapa kita nak standbykan 300,000 padahal kita boleh keluar 3% je daripada 300,000 tadi untuk dapat 300,000. Tak payah kita keluar 300,000 tapi kita keluar 3% daripada 300,000. Okay. Jadi secara summary-nya, ini adalah kita panggil force saving. Kenapa force saving? Sebab nak tak nak kena simpan. Okay. Dan ini adalah alternatif kepada EPF saving bagi saya kalau orang tu berniaga. Sebab EPF pun kita tetap pakai nomination. So bila nomination, isteri terima duit suami daripada EPF, dia tetap kena faraidkan duit juga. Dan inilah saving yang ada tax incentive. Kita boleh tolak tax. Kalau kita simpan tempat lain, boleh tolak tax? Tak boleh. Dekat sini kita boleh tolak tax. Tax yang lain, simpanan lain tak ada tax. Dan syarikat takaful of course ada zakat. So bila kita carum takaful ni sebenarnya ada certain percentage tanpa kita sedar, tak tahu berapa banyak sikit dia akan pergi dalam bentuk zakat, dan zakat tu along the way dia tolong siapa kita tak tahu, dekat negeri mana, orang mana, sebelah mana kita tolong, tanpa kita sedar kita bayar 1,000, kita bayar 3,000, daripada 3,000 duit yang kita keluar tu mungkin ada berapa persen yang dizakatkan kepada orang lain, secara tak langsung kita tolong orang tu dalam bentuk zakat tanpa kita sedar. Dan maturity cash adalah guarantee sebab dia tulis dalam polisi, okay? Dan surplus sharing yang naik turun. So inilah satu plan yang combo. Ada penyakit kritikal, hibah dah ada sekali sebab dia cover kematian biasa, dan kita waive premium tu kalau sakit, dan juga ada ICU benefit. Yang tuan-tuan tak ada dalam ni adalah kad hospital saja. Kalau nak beli yang tu, ada bajet. Ada bajet, of course yang terbaik adalah beli penyakit kritikal dan medical card. Tapi kalau belum decide lagi mana satu yang lebih baik untuk start dulu, dan mungkin start dengan CI plan dulu, barulah dengan medical card. Okay, so saya nak minta tuan-tuan scan barcode yang saya bagi dekat sini untuk kita dapat honest feedback daripada tuan-tuan sekalian mengenai presentation kita pada malam ni. Okay, dan saya nak buka kepada soalan. Okay, kalau ada sekejap saya cuba unmute-kan. Okay, so
Kalau ada soalan boleh tanya, saya more than happy untuk jawab. Okay, boleh type dekat chatting pun boleh kalau segan, ataupun kalau nak bersuara pun boleh unmute mikrofon dan tanya. Silakan. Oh, tak sempat nak scan. Kejap, saya buka skrin balik. Sorry. Okay. Nampak minta scan barcode ni untuk kita dapat honest feedback daripada tuan-tuan lah. So dalam sekiranya pencarum meninggal aksiden, adakah perlu bedah siasat untuk dapatkan pelepasan tersebut, pampasan tersebut? Okey. Bedah siasat ni banyak orang salah faham konsep bedah siasat di mana okey, nak scan kat mana? Ni ada dekat depan. Sekejap saya keluarkan barcode lagi sekali. Okey, dapat tak barcode dekat depan? Dapat barcode? Zul, Cik Zul daripada UiTM. Dapat barcode dekat depan? Okey. So bila bedah siasat ni, istilah bedah siasat ni because kita ni terlalu banyak sangat tengok drama kot. Jadi bila bedah siasat ni kita fikir kita kena belah, korek, tengok, cabut mata, buka lidah apa semua, tengok kat tengkuk. Dia bedah siasat ni adalah kadang-kadang doktor punya postmortem report untuk orang berlaku kemalangan ni because dia punya sebab kematian tu very obvious berlaku kemalangan, dia just buat postmortem report mengatakan dia ni mati disebabkan kemalangan. Dia postmortem yang jenis belah-belah apa semua tu bila kes tu yang jenis suspicious, yang jenis ada keraguan, maknanya mungkin kes bunuh, kes jenayah dan sebagainya, mungkin akan berlaku postmortem punya report. Okay, but other than that, postmortem report ni sebenarnya bukan dah tahap sampai bedah, perlu sampai tahap tu. Kalau kematian biasa sakit jantung ke apa, just doktor declare dia sakit jantung, mati sebab sakit jantung, dalam borang postmortem itu saja. Dia bukanlah dia betul-betul kena belah untuk dapat ni, tak ada. Okey. Dalam CI plan kalau meninggal tanpa penyakit, adakah dapat 120,000? Yes, jawapan dia dapat. That's why dalam CI plan ni dia ada death benefit, natural causes, all causes. Maknanya dia meninggal biasa pun dia dapat 120,000. Dia bukan kena penyakit. Okey. Jawapan kepada Mr. Satish. So mati nazak, mati yang tak ada ni bukan kena postmortem. Postmortem ni adalah satu bentuk report yang doktor kena declare dia mati sebab apa, unknown apa benda. So kalau dia mati natural causes, tetap dia dapat claim dia. Okey. Suami buat hibah pada isteri dan isteri meninggal dulu. Jadi suami kahwin lain. Tak, suami terus bayar atau ada pampasan. Okey. Isteri meninggal dulu, so hibah suami tadi tu akan jatuh kepada faraid. Dia akan jatuh pada faraid. Boleh jadi alternatif kepada MLTT? Boleh, memang boleh. Kita boleh beli polisi ni kalau kita ada loan dengan Maybank sebagai contoh, kita bagi tahu dekat Maybank yang saya beli polisi ni untuk pledge against saya punya loan, dan kita kena isi satu borang yang dipanggil absolute assignment untuk kita assign untuk loan tadi. Boleh. Pencarum Islam, anak dia bukan Islam, boleh dihibah. Hibah tak semestinya kepada orang Islam, hibah boleh pergi kepada orang bukan Islam. In fact, orang bukan Islam pun boleh beli hibah kepada orang bukan Islam juga. Tak ada masalah. Saudara yang kerja di Australia boleh beli, dia boleh beli kalau kita dapatkan cukup bukti yang dia bekerja kat sana, work permit dan sebagainya, memang boleh, tak ada masalah. Okey. Selepas 120,000 claim, polisi tutup sebab kita dah ambil semua duit. SIS adalah SIS, siapa yang declare early stage, peringkat awal ataupun stage 1, doktor yang declare, bukan kita yang justify. So SIS ni kebanyakan cases dia dah masuk dalam kategori 1, peringkat awal. Betul. Okey. So
Postmortem di luar negara boleh digunakan selagi hospital dan doktor tadi berdaftar dengan negara tersebut, dengan kerajaan negara tersebut, license. Kalau kita bayar separuh dan kita cancel, seperti kita buat loan kereta 9 tahun, lepas tu kita berhenti 3 tahun, mungkin kita rugi, mungkin kita untung sikit. Dapat duit? Dapat, tapi mungkin kita tak dapat semua sekali. So kalau lagi lama kita bayar, mungkin banyak kita dapat, mungkin kita dapat dalam 70-80% balik. Kalau baru mula-mula kita bayar, mungkin kita dapat separuh daripada balik. Okay? Kalau dah ada sakit, memang tak boleh ambil. Sebab takaful dan insurans, kita beli dengan kesihatan. Kita bukan beli dengan duit. Medical card, kebanyakan medical card boleh pakai worldwide kalau dia bukan claim, bukan cashless, dia reimbursement basis. Maknanya kita kena ambil resit, kena buat report dan sebagainya. Mental illness dan drug abuse bukan dalam senarai penyakit kritikal, okay? So yang tu tak masuk. Diagnose awal, dia boleh claim, ada stage yang dia boleh claim, yang tu boleh refer pada ejen tuan untuk dapatkan percentage, dia akan dapat sikit-sikit, so bila cukup 50%, kita akan wavekan premium tadi. Berapakah hak umum untuk ambil hibah? Tak salah saya 55 tahun. Boleh tak someone jawab dekat dalam grup? Maximum entry age berapa? Saya lupa. Terminal illness ni, ayat Melayu dia, Cik Fahmi, adalah nazak. Kalau dia nazak, tak kira dah dia sakit apa, itu dah kira terminal illness. Okey, 60 tahun. Okey, terima kasih Syarifah, terima kasih Ziana. FWD tak ada physical card macam takaful lain sebab physical card walaupun dekat company lain pun, kalau physical card tu sebenarnya taklah perlu sangat sebab you pergi mana-mana syarikat takaful sekarang ni pun, even FWD ke mana-mana syarikat sekalipun, you boleh gunakan nombor IC, semua syarikat insurans dah boleh detect dan banyak hospital boleh detect boleh detect menggunakan IC. So, kad ni bukanlah satu isu untuk kita admit dalam hospital. Medical card semua company akan naik selepas beberapa tahun disebabkan claim ratio dan medical cost yang meningkat. Medical card akan tetap naik. CI plan akan fix. You beli harga ni sampai bila-bila harga akan macam tu. Medical card kalau kita dah claim dan kita operate, lepas tu adakah kita akan bayar harga yang lain? Tak, kita bayar harga yang sama. Dia punya claim ni maksud dia claim secara keseluruhan. Bukan claim dia seorang. Claim total semua sekali, semua pelanggan. Bila claim tu tinggi, harga semua naik, orang yang tak berdosa tak pernah claim pun kena bayar tinggi juga. So kalau sampai 70 nak sambung umur 80, boleh sambung plan tu mengikut keadaan kesihatan pada masa tu. Most likely tak dapat lah sebab umur dah tinggi, mungkin ada penyakit, memang tak boleh. So orang yang ada sakit memang tak boleh ambil. Okey. Sebab saya cakap tadi, takaful kita bukan beli dengan duit tapi kita beli dengan kesihatan. Future First nak tukar kepada CI First bukan tak boleh tukar. Dia dua produk yang serve different objective. Future First kita bayar tinggi, kita bayar rendah, coverage yang tinggi sebab tak ada cash value. Dan untuk tujuan hibah, Future First antara produk yang terbaik. Saya cadangkan Nur combinekan Future First dan CI First sekali sebab dia combination yang perfect. So medical card ni untuk hospital, bukan untuk klinik. So kita jangan salah faham. High risk worker boleh ambil untuk CI First, syarikat takaful FWD antara company yang boleh ambil high risk worker dan of course harga dia kalau setakat polis dan askar harga dia sama. Okay, tapi kalau pergi kepada high risk worker yang panjat bangunan ke apa, okay, yang tu subject kepada underwriting which most likely juga akan diterima, mungkin harga slightly tinggi. OKU tak boleh ambil CI sebab OKU dah kategori kira dah sakit. Depression dan sawan bukan penyakit kritikal. Tapi kalau dia depressed, sawan dan dia meninggal, kita bayar claim tu. Meninggal tak kira sebab apa-apa, sebab COVID ke apa, tetap kita bayar. Sebab meninggal ni adalah meninggal segala sebab. Kalau ada cyst dah sihat, boleh apply balik.
subject to medical report daripada doktor. Doktor declare kita fully recover, insya-Allah dapat. Critical illness rider yang lain yang ada dekat luar, kebanyakannya cover stage 3. Stage 3 ni dah lewat lah, maknanya dia dah teruk, baru dia dapat. Okay, alright. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah ada pertanyaan boleh tanya kita punya ejen yang jemput tuan-tuan pada malam ni. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua warga Khalif Group yang jemput kita punya customer pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Stay safe. Dalam zaman PKP ni, safe lockdown kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.